أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hendaklah kamu berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal ehwal kamu, terikat di tengah-tengah, di bawah perintahnya dan larangannya, dan mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kamu dijemput oleh Allah kepadanya. Maka ketika itu hendaklah kamu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk kepadanya. Adapun para abdal itu dinamakan abdal kerana mereka tiada menginginkan sesuatu sesudah ada kehendak Allah. Dan mereka juga tidak mahu memilih apa pun sesudah ada pilihan daripada Allah. Mereka berhukum dengan yang zahir dan beramal dengan amalan yang zahir. Kemudian barulah mereka menyendiri melakukan amalan-amalan yang khusus buat diri mereka. Setiap darjat dan kedudukan mereka diangkat. Setiap itulah mereka menambah diri mereka dengan perintah dan larangan, sehingga mereka sampai kepada kedudukan yang tidak ada lagi perintah dan larangan. Bahkan suruhan-suruhan agama sudah menjadi darah daging dalam diri mereka, serta sebahagian dari hidup mereka. Sedang mereka dalam keadaan penyendirian itu, mereka terus menerus dalam khalwatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya kaum ini sentiasa berada dalam ghaibubah, yakni tidak sedarkan diri, kerana berada dengan Allah. Dan mereka hanya hadir diri di waktu datangnya perintah atau larangan, agar mereka dipelihara ketika menghadapi keduanya, yakni perintah dan larangan, supaya mereka tiada melanggar apapun dari batasan-batasan syariat. Sebab meninggalkan ibadat yang difardukan itu adalah zindik, keluar dari agama. Melakukan larangan Allah adalah maksiat dan dosa, dan tiada siapa pun yang gugur daripadanya fardu-fardu itu dalam apa hal dan keadaan sekalipun. Wahai gulam, jalankan hukum hakam Allah dengan ilmu dan jangan keluar dari landasannya. Dan jangan lupakan perjanjianmu. Berjihadlah terhadap hawa nafsumu, syaitanmu, tabiatmu yang jahat, dan duniamu. Jangan sekali-kali putus asa dari pertolongan Allah, kerana ia tetap akan datang bila engkau tetap di atas jalannya, yakni pertolongan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Dan firmannya lagi, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya parti Allah itulah yang akan menang. Dan firmannya lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang berjihad pada jalan kami, akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami.
Tahanlah lidah jiwamu ketika dia hendak mengadu halnya pada manusia. Sentiasa bela Allah Azza wa Jalla terhadap hal-hal yang semacam ini bila berlaku dari manusia. Engkau menyuruh mereka mentaatinya dan mencegah mereka dari membuat maksiat terhadapnya. Engkau mencegah mereka supaya jangan sesat, melakukan bid'ah, menurut hawa nafsu dan mengikut kehendak jiwa. Malah engkau menyuruh mereka mengikut kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Nasihat wasiat Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tuan-tuan nampak ada beberapa fakarat ataupun rangkap yang saya langkah, kan ia bukan daripada kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi ia adalah kata-kata penterjemah bermula daripada penjelasannya 115 sehingga 116 hingga ayat, kerana tiada menunaikan apa yang difardukan itu. Jadi kita cuma membaca nas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mensyarahkannya. Adapun penjelasan daripada penterjemah, maka terpulang kepada tuan-tuan nak baca ataupun memadai dengan apa yang kita syarahkan. Syekh Abdul Qadir menyebut berdiri di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah usul kepada ilmu tasawuf. Supaya semua tahu bahawa tasawuf tidak boleh keluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu usul yang disepakati salafan wa khalafan, ulama salaf dan khalaf, tentang bagaimanapun seorang bersufi dia tidak boleh keluar daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan dia bersama dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan dia bersama dengan Rasulullah SAW dalam pengajaran, dalam iktibas segala sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Syekh Abdul Qadir menyebut, berdirilah kamu di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal ehwal kamu. Dalam senang kita ikut sunnah Nabi. Dalam keadaan susah kita mengikut sunnah Nabi. Dalam keadaan kaya kita berada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan miskin kita, dalam keadaan pemimpin kita, dalam keadaan kita menjadi orang bawahan, dalam keadaan kita kuat, dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita sibuk, dalam keadaan kita lapang. Apapun keadaan, hal ehwal kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita lihat istimewanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menghuraikan semua perkara. Kalau saya sebagai seorang bapa, baginda sallallahu alaihi wasallam seorang bapa. Kalau saya sebagai seorang suami, baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami. Kalau saya sebagai seorang atuk, seorang bapa tiri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tauladan itu. Kalau saya seorang pemimpin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kalau saya sebagai rakyat, Rasulullah juga sebagai rakyat yang pernah berlaku pada zaman Kota Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah menjadi rakyat, berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang jahat. Bagaimana Rasulullah bersabar dan berdakwah. Kalau saya sebagai seorang sahabat, bagaimana Rasulullah juga sebagai seorang sahabat. Beliau adalah sahabat pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, pada Ali, bahkan pada semua sahabat. Beliau adalah sahabat mereka dan mengajar kepada kita adab bersahabat. Kalau sekiranya kita lapar, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut lapar, dan sunnah Nabi tentang bagaimana menghadapi kelaparan. Kalau kita pernah kenyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kenyang. Dan bagaimana sunnah Rasulullah dalam kekenyangan. Kalau kita pernah tidur, Rasulullah SAW juga tidur. Dan bagaimana sunnah Nabi dalam keadaan tidur. Pendek kata, dan semua hal ehwal, kita mesti berusaha apa yang Rasulullah SAW lakukan. Maka itulah sufi. Sibuk mencari hal ehwal Rasulullah. Kerana mereka tahu itulah jalan yang menyampaikan pada Allah. Umpamanya kita tahu, nak buat rumah mesti ada kayu. Ya, kalau cerita dululah rumah kayu. Maka sibuk kita mencari kayunya. Apa bentuk kayu sekalipun asalkan boleh membentuk rumah. Kalau kita tahu bahawa dengan untuk buat satu bisnes, kita perlu tahu produk itu, produk ini. Maka kita akan sibuk mencari segala produknya untuk membentuk bisnes kita. Sama juga untuk menjadi orang bertakwa. Kita perlu mencari sunnah Rasulullah. Maka kita sibuk mencari di mana sunnah Rasulullah. Makan, minum, tidur, berbaring Rasulullah.
Rasulullah bersama dengan para isterinya, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, bersama dengan anak tirinya, bersama dengan anak angkatnya. Rasulullah SAW bersama dengan wanita, Rasulullah bersama dengan para lelaki, bersama dengan orang kampung, badui dan lain-lain. Artinya orang sufi ini sibuk belajar dan mengaji. Sebab itu kata ulama, bahawa seorang tidak boleh melalui jalan sufi ini melainkan dengan ilmu. Ia bukan jalan yang kita termenung tepi tangga, atau kita duduk dalam hutan, bertapa dalam gua, atau panjat pokok, duduk atas julai pokok. Bukan begitu. Tasawuf bukan begitu. Tasawuf digerakkan dengan enjin yang bernama ilmu. Dia ke depan, dia ke belakang, dia ke kanan, dia ke kiri, kerana enjin dia. Tuan-tuan, kalau sekiranya enjin tu mati, tuan-tuan boleh bergerak ke kanan atau tidak? Kalau enjin kereta kita mati, automatik power steering bertukar menjadi power steering. Tu tak boleh. Off. Bila enjin tu hidup, steering jadi ringan. Terus jadi power steering. Walaupun dia lori, walau di kontainer, dia jadi ringan sebab enjin dia ada. Dia mudah ke kanan, dia mudah ke kiri. Tapi kalau enjin tu mati, bagaimana nak ke kanan, bagaimana nak ke kiri? Dia akan berdiam di situ. Begitu sufi dia dengan ilmu. Jadi kalau kita lihat latar belakang para ulama sufi, sama ada Syekh Abdul Qadir Jilani, Junaid Al-Baghdadi, sama ada Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dan imam-imam yang lain, Ma'ruf Al-Qarqi, Syaqiq Al-Balkhi, Fudayl bin Iyad, Ibrahim bin Adhan, Zunnun Al-Misri, Hatim Al-Razi, Hatim Al-Asam, Abu Bakar Al-Warraq, Ali Ad-Daqqaq, Abdul Wahab Al-Sya'rani, dan puluhan, ratusan, bahkan ribuan para ulama ternyata mereka terdiri daripada para ulama. Mereka bukan bercakap kosong. Dalil Quran, hadis Nabi SAW, ijma' ulama, qiyas, semuanya, segala elemen ataupun kita katakan dalil-dalil syarak berada pada diri mereka. Sebab itu mereka sentiasa bersama Nabi SAW. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, hendaklah kamu dan segala hal ehwal kamu bersama Nabi SAW. Kamu berada di tengah antara perintah dan larangan. Ke depan kamu dengan perintah, ke belakang kamu juga dengan perintah Allah Ta'ala. Artinya, kita hidup dalam, berada di tengah, ni perintah, ni larangan. Kita tak akan lalu satu tempat mereka kita tahu apa kesan, apa akibat, apa kesudahan dan sebagainya. Sehingga kata Syekh, sehingga kamu dijemput oleh Allah kepada sampailah kita mati. Sampailah kita berada pada satu tahap yang Allah Ta'ala inginkan. Ketika itu kita akan bersama dengan Nabi SAW. Kerana itu kita bila melihat dalam perjalanan ilmu kita berusaha untuk memahami sesuatu macam Rasulullah faham. Kalau sekarang kita lemah, kita menggunakan para alim ulama dalam memahami sunnah Nabi tadi, dalam semua hukum hakam dan lain-lain. Ya, kita tak boleh faham cara kita kerana kita jahil, kekurangan banyak. Maka firstnya, peringkat pertama, memahami ni dengan ulama yang muktabar, sehingga Allah memberikan kita kepahaman itu. Akhirnya kita faham. Umpama kita zaman kecil dulu tuan-tuan, zaman kita budak, kita faham sesuatu berdasarkan apa yang mak ayah kita faham. Mak ayah kita kata lada ni pedas, jangan makan, maka kita pun ya. Mak ayah kita kata jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Kita tak faham apa-apa. Kita faham benda itu melalui kata-kata mak ayah kita. Bila mak ayah kita kata ni takut, kena takut, kita pun takut. Ini tak apa, kena berani, pergi salam, pergi cium dia, kita berani. Maka demikian dalam permulaan perjalanan, kita perlukan para alim ulama. Kita perlu faham macam mereka faham, sehingga sampai tahap bila Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Sampai bila apakah kami akan sampai tahap faham sendiri? Ya. Ada waktu kita akan faham sendiri, walaupun bukan pada semua perkara. Akhirnya kita berjaya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhah. Walau kita tak sempat bertanya fatwa kepada para alim ulama, tetapi naluri kita berkata meninggalkannya lebih baik. Iman kita berkata menjauhinya lebih baik.
Akhirnya kita diselamatkan oleh Allah daripada segala syubhah, daripada segala yang haram. Ini bila Allah beri kepahaman kepada kita. Maka ini asas dalam kesufian. Kemudian kata Syekh, adapun para abdal dinamakan abdal. Beliau menyebut tentang satu kelompok yang punya ilmu makrifat kepada Allah, yakni abdal. Tentang bila kita sebut abdal, siapa abdal? Kata Syekh Abdul Qadir, sifat mereka kerana mereka tiada menginginkan sesuatu sesudah kehendak Allah. Dan mereka juga tidak mahu memilih apa pun sesudah pilihan Allah. Mereka berhukum yang zahir dan beramal dengan amalan zahir. Lepas tu, barulah mereka menambah amalan mereka secara sendirian. Baik, ini wali abdal yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Al-abdal bisyam wa hum 40 rajulan. Kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan. Yusqa bihimul ghais wa yuntasar bihim ala al-a'da wa yusraf an ahli Syam bihimul azab. Kata dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan abdal itu ialah para wali yang berada di Syam. Jumlah mereka ialah 40 orang. Setiap kali mati, Allah Ta'ala akan menggantikan mereka dengan yang lain. Dengan sebab mereka diturunkan hujan dan diberikan kemenangan mengatasi musuh dan diselamatkan daripada azab. Ahlu Syam terselamat daripada azab disebabkan mereka. Wali abdal suatu istilah yang merupakan darjat para ulama sufi atau para ulama yang bersih hatinya. Sebagaimana kalau kita belajar dalam satu-satu bidang, dia ada peringkat. Kalau tuan-tuan dalam pendidikan, di universiti sebagai contoh, mula-mula tutor, sebagai pembantu mu'id, kemudian kita pun jadi doktor, jadi assistant professor, pembantu profesor, kemudian naik jadi musaid, profesor madya, kemudian jadi profesor. Baik, itu tingkat di universiti. Cikgu pula, daripada cikgu biasa pada cikgu kanan, cikgu koko, PKM, naik penenung kanan, pengetua. Itu peringkat kita. Yang jawatan biasa kilang pula, daripada pekerja biasa naik supervisor, naik manager, naik HR, naik manager, lalu jadi lebih tinggi GM, general manager, atau mungkin menjadi director. Daripada doktor pula, doktor sebagai doktor pelatih, naik sebagai doktor pegawai perubatan, naik kepada doktor pakar, seterusnya. Kalau kita sebut ulama hadis, daripada belajar hadis naik kepada peringkat muhaddis, naik peringkat hafiz, naik peringkat hakim, naik peringkat hujjah. Ada istilah-istilah dia. Semua benda ada istilah. Maka para wali juga ada tingkat. Pada tingkat para wali ini telah disusun oleh ulama. Mereka sama ada pertama terdiri daripada nuqaba. Nuqaba iaitu wali umum yang disebut sebagai pemimpin. Dan para ulama menyatakan jumlah mereka setiap tahun adalah 300 orang. Ini dipanggil nuqaba. Yang kebanyakan mereka, kata ulama, berada di Maghrib. Berada di Maghrib, yang di Maroko. Dan kemudian tingkat disebut nujaba. Para wali nujaba. Dan jumlah mereka setengah menyatakan seramai 70 orang. Dan kebanyakan mereka berada di Mesir. Dan yang ketiga disebut wali budala atau abdal. Mereka berjumlah 40 orang. Kebanyakan mereka berada di Syam dan di Iraq. Dan yang keempat disebut sebagai wali akhyar. Jumlah mereka ialah 7 orang. Dan mereka bergerak di seluruh dunia. Mereka berada di mana-mana. Bergerak. Gerak sini, gerak sini. Sebagai sayyah. Sentiasa bergerak, tidak menetap. Jika tidak ada satu tempat tinggal yang tetap. Kemudian yang kelima disebut sebagai umum. Atau juga disebut autad. Berjumlah 4 orang. Mereka berada di setiap. Kita katakan kalau umum ini atau autad disebut sebagai pasaknya. Tiang-tiangnya. Kalau rumah ada 4 tiang, berada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah utara dan selatan, 4.
Kemudian wali yang terakhir disebut Ghaus. Ghaus cuma seorang. Dan dia berada di Mekah. Ini ialah tingkatan wali. Yang umum ialah wali biasa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali yang lain ramai bertebaran di seluruh dunia. Mereka berada di Malaysia, mereka ada di setiap negeri, mereka berada di setiap zaman dan masa. Dan wali-wali ini terkena hal dan kaedah ni, keadaan diri ini. Sehingga ia disebut oleh kalam ulama seperti Imam Bukhari menyebut barangkali ia daripada kalangan Abdal. Imam Syafi'i pernah menyebut tentang barangkali dia di kalangan Autad dan sebagainya. Bahkan pernah seorang alim, bila dia bertanya kepada seorang alim yang lain, siapa Imam Syafi'i? Maka jawab orang ni, dia adalah Autad. Dia wali Autad ataupun disebut wali umum. Antara 4 wali yang sentiasa ada. Dan istilah ini masyhur di kalangan para ulama. Dan hadis-hadis yang membincangkan tentang kelompok golongan ini banyak. Tapi fokus kita kepada Abdal kerana ini yang dinaskan dalam hadis. Abdal. Wali Abdal. Perkataan Abdal yang ini tukar ganti dalam bahasa. Apa maksud tukar ganti? Bila mati seorang akan digantikan. Bila mati seorang akan digantikan. Kalau kita melihat kebanyakan hadis wali Abdal, hadis ni macam-macam. Ada yang kita katakan dhaif. Dan setengah ulama menyatakan ada yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Tetapi secara keseluruhannya wali Abdal ini wujud. Berdasarkan hadis secara keseluruhan. Kerana hadis ni banyak disusun oleh ulama seperti Imam Asyuti rahmatullahi alaihi. Dan juga ulama-ulama yang lain dalam menyusun tentang wali Abdal ini. Maka Syekh Abdul Qadir fokus kepada wali Abdal. Bahawa bagaimana sifat mereka, sebab kita diminta mencontohi mereka. Sebab mereka orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan tidak boleh menandingi wali Abdal ini dari sudut amalan kita yang bersifat solat dan juga puasa. Kata Fudail bin Iyad, kami tidak boleh dihampiri dengan banyak solat dan puasa. Bukan begitu kami dihampiri, tetapi dengan sebab pemurah dan pemaaf. Siapa yang mempunyai sifat pemurah dan pemaaf dan suka menasihati orang Islam, maka dia berada pada peringkat dan pangkat itu, iaitu peringkat dan pangkat wali Abdal ataupun mendekati wali Abdal. Artinya nak bersaing dengan mereka bukan dengan cara sembahyang, kita tak boleh lawan. Bukan dengan cara puasa pun tak lawan. Tetapi ada 3 amalan. Yang pertama ialah pemurah, bisakha. Kan itu tuan-tuan sekalian, kita sentiasa diajar pemurah. Seorang yang peniaga, pemurah dalam perniagaan dia. Belajar untuk pemurah, walau dalam ruang yang bagaimana. Bahkan saya selalu sebut orang peniaga ni tuan-tuan, ruangnya untuk bersedekah paling banyak di kalangan mana-mana orang. Sebab dia ada pelanggan ramai, dia boleh potong ni sikit, potong ni sikit, potong ni sikit. Boleh Pak. Sebab itu mereka ini mendekati kelompok ini. Yang kedua ialah golongan yang pemaaf. Kelompok inilah kelompok yang punya kuasa, yang boleh balas dendam pada orang yang melakukan padanya, tapi mereka bersifat pemaaf. Ini kelompok, kalau pemaaf yang tak ada kuasa ramai. Sebab mereka terpaksa maafkan. Ini orang-orang yang ada kuasa, yang ada pangkat, tapi mereka bersifat pemaaf. Mereka para pemimpin. Maka ini sifat para wali Abdal. Dan yang ketiga, mereka menasihati orang Islam. Mereka suka nasihat. Tak kira pagi, tak kira petang, tak kira siang, tak kira malam, tak kira seorang, tak kira ramai orang. Mereka suka menasihati. Nasihat dan nasihat. Mereka nasihat anak-anak mereka. Mereka nasihat pasangan mereka. Mereka nasihat jiran tetangga mereka. Mereka nasihat kaum kerabat. Mereka nasihat orang yang dekat dan orang yang jauh. Orang yang dikenali, orang yang tidak dikenali. Kerana agama dibina dengan nasihat. Ad-dinu nasihah. Mereka ini pemurah dengan nasihat. Dan setengah ulama menyatakan, di antara sifat mereka berdasarkan satu hadis. Kata ulama, Thalasun, man kunna fihi, fahuwa minal abdal. Ada 3 sifat, siapa yang ada, maka dia adalah abdal.
Yang pertama, ar-ridha bil qada, redha dengan qada Allah. Ini sifat wali abda, dia redha dengan qada Allah. Macam mana pun ketentuan Allah, suka dia tak suka, susah ke senang, dia redha. Ini wali sifat mereka. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabru 'alal maharim. Dia sabar untuk tidak melakukan yang haram. Mana-mana perbuatan yang haram, maka dia tak akan melakukan. Dia akan menjauhinya. Dia akan membencinya. Bukan dia akan menghalangnya. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW ialah, wal ghadabu lillah. Dia marah kerana Allah. Ya, manusia tak mungkin tak ada sifat marah. Bila dia marah kerana Allah. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, sifat mereka. Redha dengan qada Allah, sabar dengan perkara yang haram, dan marahnya kerana Allah. Maka sehinggalah sampai peringkat mereka berada pada kelompok abdal. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana cara hidup mereka. Kerana setiap orang yang bila dia memilih jalan membersihkan diri, mesti nak cari, nak contoh orang yang terbaik. Orang main bola, maka dia nak jadi pemain terbaik di dunia, maka dia mencontohi pemain terbaik, player yang terbaik. Orang bisnes, dia akan cari satu tokoh jutawan untuk dia jadikan sebagai ikon dia. Apapun manusia, bila dia masuk satu bidang, dia selalu tak siapa ikutan dia. Orang yang masuk politik, dia dah jadikan Perdana Menteri ini sebagai sifu dan guru untuk dia mendaki ke tahap itu. Dan seorang yang melalui jalan sufi, maka dia mesti melihat orang-orang yang telah Allah sampaikan. Macam mana orang ini telah sampai? Kerana tidak ada mustahil untuk siapa pun sampai di sana dengan kehendak Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, pertama mereka ini, segala amalan zahir mereka buat. Mereka tak pernah keluar daripada amalan zahir. Mayang, puasa, berjemaah, berjumaat, mereka tidak akan tinggalkan. Ini amalan zahir yang nampak dia orang. Orang nampaklah baca Quran, berzikir, nampak. Keluar zakat. Amalan ini mereka tidak pernah menjauhinya. Kerana siapa yang menjauhi amalan zahir ini, maka dia akan dituduh dan difitnah. Tetapi sesudah itu, mereka tambah amalan mereka. Lepas solat di masjid, di surau, mereka tambah solat di rumah. Lepas mereka keluarkan zakat, harta zakat fitrah, mereka keluarkan sedekah dalam keadaan tidak diketahui. Sesudah mereka melakukan semua yang zahir, mereka tambah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Sibuk mereka zikirnya, baca Quran dan sebagainya. Dan kedudukan mereka selepas mereka melakukan semua benda yang diperintahkan secara zahir, ialah mereka bersembunyi dalam khalwat mereka dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, mereka banyak masa dengan Allah. Kalau kita nak tahu nilai kita, banyak atau tidak masa kita dengan Allah. Kita ada banyak masa untuk kita, banyak masa untuk kawan-kawan kita, banyak masa untuk keluarga kita, banyak masa untuk pekerjaan kita, atau banyak masa dengan Tuhan kita. Kita ada 5 masa ini. Masa dengan kita, masa dengan kawan, masa dengan keluarga, masa kita dengan keluarga kita, masa kita dengan pekerjaan kita, dan masa kita dengan Allah Ta'ala. Dan 5 waktu ini tuan-tuan sekalian, sifat para wali abda, dia akan ambil semua masa-masa ini untuk banyakkan masa dengan Allah. Semakin umurnya berada pada satu tahap, semakin ditambah pemilikan waktu. Share waktu dia. Artinya kalau saya dulu waktu kecil, saya banyak masa dengan keluarga, dengan ibu saya. Bila mana saya besar, remaja, saya banyak masa dengan kawan. Duduk asrama 7 tahun, 8 tahun. Bila mana saya keluar dari keremajaan saya, keluar dari alam universiti, saya sibuk dengan alam pekerjaan saya. Membina kerjaya, pangkat. Kemudian saya berkahwin. Maka saya sibuk dengan keluarga dan sibuk dengan kerja. Dan sibuk dengan kawan. Maka gabungan tu berlaku. Sibuk. Maka saya mula mencari nilai yang diri saya. Maka nilai itu pada pekerjaan saya. Naik je pengarah, pangkat. Dan saya ada masa dengan Allah. Apa yang saya lapangkan pada waktu tertentu. Sehingga sampai peringkat.
bila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang. Maka semua masa ini tiba-tiba berkumpul antara dia dengan Allah. Allah mungkin memulakan ujian Allah dengan penyakit dia. Datang sakit. Ketika itu dia rasa masa dia dengan Allah banyak. Dia berzikir, dia bermunajat, dia berdoa, dia membaca Quran, dia berharap. Maka itu cara pembersihan yang Allah berikan pada dia. Sehingga dia belajar sesuatu, kemanisan beribadat, kemanisan bersama dengan Allah. Maka dia tidak menoleh belakang lagi untuk terus masanya bersama dengan Allah. Lebih banyak dan lebih banyak. Sehingga masa yang lain tidak diberikan melainkan dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Maksudnya untuk bersama yang lain, kalau boleh mendekatkan diri pada Allah, ya dia akan. Kalau tidak. Dia tak akan berikan masa itu. Maka orang ni bila banyak masa dengan Allah, mereka lah para wali abdan. Sebab Syekh menyebut, mereka berada dalam kelazatan bersama Allah. Mereka ini raib pada pandangan manusia. Dengan maksud, mereka tak duduk pada kelompok manusia kerana banyaknya masa bersendirian. Mereka kelompok yang bila hilang tidak dicari, bila ada tidak disedari. Kerana mereka banyak beruzlah ataupun banyak masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai mereka, kata Syekh Abdul Qadir, mereka ini zahir pada waktu yang diperlukan. Waktu perang diperlukan, waktu salat jemaah mereka diperlukan, waktu salat Jumaat mereka diperlukan, waktu mengiring jenazah mereka diperlukan. Mereka berada pada waktu syariat perlukan untuk mereka berada di sana. Dan mereka tidak pernah keluar daripada syariat, walau seinci. Kerana siapa yang keluar daripada syariat, mereka ialah para zindik. Kerana itu tuan-tuan, jelas Syekh Abdul Qadir sebut pada kita, seorang yang mendakwa sufi tapi tak pergi Jumaat, seorang mendakwa sufi lalu tinggalkan solat berjemaah, mendakwa sufi lalu meninggalkan solat fardu, puasa dan sebagainya, kita katakan mereka tidak bersufi. Mereka berhaluminasi, mereka cuma berkhayal, mereka tidak berpijak pada bumi yang sebenar. Maka para sufi mengetahui mana sempadan yang perlu mereka lalui, mana tempat yang mereka perlu pijak, mana tempat mereka perlu berada, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Syekh, wahai gulam, baik itu wali abdah, sekarang apa peranan kamu? Wahai gulam, dengar sini, jalankan hukum hakam Allah dengan ilmu. Kau hakam dengan ilmu, bukan emosi, ilmu. Dan jangan keluar daripada landasan hukum Allah. Belajar jangan keluar. Dalam bab niaga, jangan keluar daripada hukum Allah. Dalam bab bersosial, jangan keluar daripada hukum Allah. Dalam bab politik, jangan keluar daripada hukum Allah. Dalam apa-apa pun, dalam cabang-cabang kehidupan kita, jangan keluar daripada hukum Allah. Seorang isteri dalam mentaati suaminya, jangan keluar daripada hukum Allah. Seorang suami dalam memberi hak pada isterinya, jangan keluar daripada hukum Allah. Dan semua manusia mesti berusaha menjaga sempadan tersebut. Kemudian jihadlah lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu, lawan syaitan, lawan tabiat yang jahat, lawan pada kecenderungan dunia. Kemudian kata Syekh, tuan-tuan, kita lawan hawa nafsu ni penat. Maka kata beliau, jangan putus asa. Minta tolong dengan Allah. Kadang-kadang kita nak ngaji, tuan-tuan, rasa bosan. Kadang-kadang kita nak berzikir, rasa panjang. Kadang-kadang nak baca Quran, rasa beban. Kadang-kadang nak solat malam, rasa tak mampu. Kadang-kadang nak berpuasa, seperti kita rasa mungkin kita mati dengan kerana puasa. Jangan putus asa melalui jalan ini. Apa patut dibuat? Mohonlah kepada Allah Ta'ala. Bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertolongan Allah. Maka selagi mana kita berada pada jalan ini, Allah akan datang hantar pertolongan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berjanji, Allah bersama orang sabar. Walaupun kita mengaji dalam keadaan bosan, dalam keadaan lemah, lakukan. Walaupun kita solat malam dalam keadaan menguap, mengantuk, kita lawan, lakukan. Walaupun menuntut ilmu, kita rasa jemu dia, rasa macam Allah, lakukan. Walaupun kita mengajar, rasa dah patah semangat dan sebagainya, lakukan. Dan minta pertolongan Allah. Allah bersama orang yang sabar. Dan pasti Allah akan menang. Yang yang berada pada landasan Allah, pada hukum Allah, dia akan menang. Dia akan berjaya. Dan orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah pada jalan Allah, Allah akan tunjuk jalan yang banyak.
Allah tunjuk jalan yang menjadikan dia mudah. Kerana itu kata Syekh, tahanlah diri kamu daripada mengadu pada manusia. Jangan cepat mengadu pada orang. Sentiasalah kamu membela Allah, yakni mengangkat agama Allah, memuliakan setiap syariat, setiap perintahnya, dan menyebut kepada manusia setiap larangan yang punya hikmah yang luar biasa. Kemudian sesudah itu, sibuklah kamu menyuruh orang mentaati Allah. Tentang jalankan amal ma'ruf, nahi munkar. Jalankan semua perkara itu. Nescaya kita akan berada pada kelompok, pada golongan wali abdal. Syekh Abdul Qadir bila menyebut wali abdal untuk menyatakan tentang ini usaha kita. Kerana saya katakan bila kita masuk satu bidang, ada orang yang kita contohi. Dan kita nak sampai ke arah itu. Seorang yang masuk kerja, dia tengok contoh bosnya. Bila aku boleh jadi bos? Seorang yang masuk pertandingan, naik ke lomba kereta, lomba motor, dia nak tengok yang juara 7 kali, dia nak jadi juara ini. Seorang masuk dalam bidang fiqh, dia tengok siapa ulama fiqh terkenal. Imam Suyuti, waktu dia minum air Zam-Zam, dia kata, ya Allah, jadikan ilmu hadisku seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, dan ilmu fiqhku seperti Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Sebab ni nampak ni orang hebat. Waktu Imam Suyuti rahmatullahi alaihi berada dalam satu tahap bercita-cita dia nak jadi orang macam tu. Ini luar biasa hebatnya dalam bidang hadis, ini dalam bidang fiqhnya. Maka saya katakan manusia tidak pernah sunyi dalam hatinya untuk mencontohi orang yang berjaya. Tak pernah. Dia baru walaupun dia baru start berniaga dekat rumah dia, dia dah nampak orang yang paling berjaya untuk dicontohi. Walaupun dia start barulah bawa Grab, dia dah nampak orang yang berjaya, owner kepada Grab tadi untuk dijadi. Semua orang begitu. Kalau seorang belajar hadis, dia pun nampak ni ulama, biar nak jadi macam Imam Bukhari. Kalau dia belajar tafsir, biar jadi seperti Imam Tabari. Bila dia belajar faraid, biar dia sehandal seperti Sibti Marjini. Kalau dia belajar ilmu, kita katakan ilmu mantiknya, ilmu fiziknya, dia pasti ada satu contoh. Dia nak sehebat Einstein, nak sehebat sekian orang. Maka tidak sunyi juga jalan sufi. Kita ada golongan yang kita nak contohi kerana mujahadah mereka. Kerana mereka bukan Nabi, mereka manusia seperti kita, melalui jalan seperti kita. Maka kita yakin jalan mereka juga terbuka untuk kita. Maka kita berusaha untuk menjadi sebaik mereka. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina hadallah, fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka dengan petunjuk yang Allah berikan, ikut mereka. Maka kita nak ikut orang-orang soleh. Kalaupun kita tidak seperti mereka, kita akan bersama dengan mereka. Tuan-tuan tak macam mereka, tapi kita bersama dengan mereka. Kita ikut Nabi, kita tak akan jadi Nabi, tapi kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita ikut ulama, walaupun kita tak boleh jadi ulama, kita akan bersama ulama. Ikut, walaupun kita tak sama level, tapi kita akan bersama. Bukankah nikmat bila kita dapat bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.